Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kita masih membincangkan krisis politik Sabah. Okey. Dan setelah saya membuat beberapa pendedahan berhubung komplot melibatkan Bong Mokhtar dan juga pandangan saya berhubung penglibatan Zaid Hamidi, jadi ada timbul banyak persoalan. Jadi saya akan jawab beberapa yang telah ditimbulkan kepada saya. Ya. Pertama sekali, kita berpandu kepada fakta. Faktanya, ini adalah kemelut politik yang dicetuskan oleh pihak dalam UMNO. Okey. Kononnya, lepas pilihan raya, kita diberitahu, oh, Zaid ni kata perlu patuh titah Agong, depa jaja nama Agong. Ya, naratif palsu, kononnya Agong titah BN perlu terlibat dalam kerajaan dan sebagainya untuk kestabilan dan sebagainya. Kononnya pilihan raya ni amat perlu kerana ianya akan membawa kestabilan. Okey. Tapi kita lihat kemelut ni lebih teruk daripada sebelum PRU 15. Tidak ada langsung kestabilan dan pihak UMNO ni di bawah kepimpinan Zahid terus menerus mencetuskan ketidakstabilan. Okey. Kita sudah tahu pilihan raya ni untuk selamatkan Tengku Zaid. Saya sudah bincangkan dengan buktinya, dengan kenyataan Zaid sendiri. Ya. Jika audio clear, sila beri mesej ya. So kita sudah tahu. Tetapi faktanya, nombor satu, kemelut ini adalah bukti bahawa PRU 15 tidak membawa kestabilan, malah telah membawa ketidakstabilan yang jauh lebih buruk berbanding sebelum PRU 15. Okey. So dulu BN kata tak boleh kerjasama dengan Bersatu kononnya. Tapi dia bersubahat dengan Bersatu untuk tumbangkan kerajaan PH. Pelik ya? BN bawa Zahid bekerjasama dengan Bersatu untuk tumbangkan kerajaan PH. Tetapi kemudian dia kata dia nak kestabilan. Sebelum PRU 15 dia maki hamun PH. Tapi lepas PRU 15 dia jaja nama Agong, dia kerjasama dengan PH. Ya. Tetapi terus meneruskan ketidakstabilan. Maknanya BN bawa Zahid ni dia tak boleh kerjasama dengan siapa-siapa. Dia ni pengacau. Okey, itu satu. Kedua ya, Anwar, saya bukan penyokong Anwar. Saya tak suka Anwar. Satu Malaysia tahu, saya dukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Tetapi fakta tetap fakta. Anwar tidak menyokong Zahid dalam tindak tanduknya sejak dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana Anwar tahu Zahid adalah liability. Biar saya jelaskan. Untuk BN kekal untuk Anwar lebih stabil. Sebenarnya kita mula daripada pelantikan Anwar lah, pembentukan kerajaan lah. Anwar sebenarnya tak perlu BN. Dia hanya perlu GPS dan GRS. Okey. Dia hanya perlu GPS dan GRS. Itu pun GRS dia tak perlu en bloc. Dia perlu GPS dengan dia perlu 5 ahli parlimen GRS yang merupakan dari Bersatu, kemudian 1-2 ahli parlimen lain yang daripada Sabah dan Sarawak sudah cukup. Ya. Sebab PH dapat 82, dia cuma perlu 30 kerusi parlimen. GPS sahaja sudah 26. Tapi Anwar tahu GPS ni perangai dia akan ikut BN. Jadi Anwar takut kalau Zahid marah berdendam, dia pergi cuba bekerjasama dengan Perikatan. Jadi walaupun Perikatan dia tidak akan kerjasama dengan Zahid, tapi tetap takut. Jadi atas dasar itu Anwar bersetuju lantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Okey. Tapi ianya berhenti di situ. Bukannya nak tolong dalam apa-apa hal lain. Bukannya nak tolong dalam kes mahkamah. Cuma satu yang dikhawatiri Anwar lah.
jika Zahid kalah pemilihan UMNO. Sebab jika Zahid kalah pemilihan UMNO, yang ditakuti Anwar adalah Presiden baru UMNO ni mungkin dia akan pergi ke hala Perikatan Nasional. Dan jika dia pergi ke hala Perikatan Nasional, GPS akan ikut sama. Jadi satu je ketakutan Anwar ialah pemilihan UMNO. Tetapi babak lain, dia tidak ingin membantu. Sebab sikap Anwar ni, dia tidak suka dalam kepimpinan dia ada orang yang pandai lebih atau menyerlah. Sebab itu dari sudut ekonomi, penampilan Anwar kali ini menimbulkan tanda tanya. Banyak janji yang tidak masuk akal. Kononnya boleh selesaikan isu kos sara hidup yang rumit, yang memang tak boleh diselesaikan dalam sekelip mata. Sebab kalau ada orang yang berkaliber dan menyerlah, biasanya orang tu, Anwar akan takut dengan orang tu. Jadi orang tu tidak akan mempunyai masa depan yang cerah. Okey. Dan Rafizi, kita dah lihat satu je kenyataan yang dia buat sudah mencetuskan kontroversi. Dia seolah-olah menumpukan terhadap rakyat, kononnya rakyat yang tidak betul. Ya, bukannya menumpu kepada isu-isu lain yang boleh menyumbang kepada masalah ekonomi. Okey. So apa pun Anwar tidak suka, ya, kalau ada timbalan Perdana Menteri yang terlebih pandai. Jadi bila Zahid dilantik, ianya setakat itu. Okey, saya nak sokongan BN, saya nak sokongan GPS. Jadi saya setuju naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu pun saya dah kena teruk sebab anda ada 47 pertuduhan jenayah. Jadi saya akan kena teruk, tapi tak apa, saya lantik kamu jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi ianya berhenti setakat itu. Okey. So selepas itu Zahid mulalah tunjuk taring. Anwar dah kata no lantikan politik. Zahid nak naikkan semula Ahmad Jazlan sebagai pengerusi Felkra. Jadi Anwar secara diplomatik telah menidakkan perkara tu. Dia kata ada kekeliruan dan sebagainya, tapi pokoknya dia tak suka apa yang dilakukan Zahid. Kemudian apabila Zahid lantik Ramesh Rao, ini yang paling orang keliru, macam mana boleh lantik seorang sebagai seperti Ramesh Rao sebagai penasihat hal-hal ehwal orang India. Zahid dikutuk oleh DAP, khususnya Ramasamy. Anwar diam. Jadi Zahid tidak disokong, ya, oleh Anwar, dan banyak benda yang Zahid buat seolah-olah tidak menjadi. Jadi sekarang belah Zahid ni, memang kedudukan dia dalam UMNO ni kritikal. Sebab majoriti bahagian, saya difahamkan lebih 60% atau melebihi 70% bahagian tidak mahu Zahid terus menerajui UMNO dan Barisan Nasional. So kedudukan Zahid ni kritikal. Tambah pula bila Saki-Baki dalam MKT dan sebagainya lihat Zahid ni TPM atas kertas je, tapi apa-apa dia buat dapat tentangan. Jadi betul ke Zahid ni boleh ada peranan atau UMNO ni sekadar jadi macam baruah untuk hanya memastikan Anwar kekal Perdana Menteri? Jadi ini juga menyumbang kepada lebih ramai yang dahulunya penyokong Zahid mula mempersoalkan tindakan Zahid menyokong Anwar. Okey. So ini telah menimbulkan masalah buat Zahid. Tapi Anwar tidak boleh lakukan lebih daripada melantik Zahid sebagai TPM. Kerana anda fikir, Zahid ni esok bulan Mac atau April, katakan mahkamah mendapati dia bersalah, akan tertular di satu dunia surat khabar bahawasanya TPM Malaysia didapati bersalah atas pertuduhan jenayah. Okey. Sebaliknya, jika Zahid didapati tidak bersalah, sekalipun Anwar tidak membantu, tetapi orang akan tetap ada persepsi bahawa Zahid telah dibantu. Jadi pandang kiri kanan, Zahid bersalah ke tak bersalah, disebabkan dia sudah dilantik sebagai TPM, orang akan tetap memandang rendah terhadap Anwar. Jadi
pelantikan Zahid sendiri sebagai TPM sudahlah satu kompromi yang terlalu besar dan sedang memakan diri Anwar. Dan saya difahamkan dia memang tidak ingin membantu lebih lanjut dan tidak ingin Zahid besar kepala. Okey. Kemudian berlaku pula, dahlah Zahid cuba naikkan Ahmad Jazlan. Berlaku pula langkah Sabah. Langkah Sabah ni, kalau secara rasmi dicetuskan oleh orang Zahid, iaitu Bong Mokhtar. Tapi kalau anda lihat, Zahid tidak pernah mengkritik Bong Mokhtar, menasihati Bong Mokhtar dan sebagainya. Tak ada. Dan apa pun, ini adalah kerja pengerusi UMNO Sabah. Dan tanggungjawab perlu dipikul oleh pengerusi UMNO Pusat, melainkan pengerusi UMNO Pusat awal-awal lagi dah keluar kenyataan ini salah dan tindakan diambil terhadap Bong. Jadi tidak. So ini langkah Bong Mokhtar dan Zahid Hamidi untuk menstabilkan kerajaan pimpinan Sabah. Logik dia mudah. Zahid tidak terima sebarang bantuan atau sokongan moral daripada Anwar. Sebab setakat 30 kerusi sahaja BN. Saya, kalau Anwar, saya hanya memerlukan kamu untuk memastikan GPS bersama saya. Itu sahaja. Jadi, saya berkompromi. Saya lantik awak sebagai TPM. Itu pun saya dah kena teruk. Orang maki hamun saya. Kenapa lantik Zahid sebagai TPM? Tapi tak apa. Demi saya nak kekal jadi PM, saya lantik kamu sebagai TPM. Demi nak pastikan juga GPS bersama saya. Tetapi, baru-baru ini Haji G dan 4 lagi ahli parlimen daripada dan 4 ahli parlimen dari Bersatu telah keluar bersatu. Jadi timbul tanda tanya, adakah menurut undang-undang anti lompat parti 4 ahli parlimen tersebut perlu kosongkan kerusi mereka di Dewan Rakyat. Dalam live sebelum ni saya silap, saya kata Haji G jugalah termasuk ahli parlimen. Sebenarnya Haji G bukan ahli parlimen. Tetapi Haji G dan 4 ahli parlimen Bersatu dari Sabah telah keluar bersatu. Jadi Bersatu sudah pun memaklumkan speaker bahawa kerusi 4 ahli parlimen Bersatu tu perlu dikosongkan kerana mereka dikira lompat parti. Jadi ada dua pendapat lah. Saya tak nak masuk dalam masuk huraikan isu tu lah. Ada satu pendapat menyatakan mereka memang perlu kosongkan kerusi. Ada satu pendapat menyatakan mereka tak perlu kosongkan kerusi. Jadi benda tu tergantung, saya tidak ingin bicarakan yang tu. Tetapi apa yang saya difahamkan, Anwar tidak ingin campuri urusan speaker. Maknanya tidak ingin tekan speaker. Anda perlu pastikan 4 kerusi ahli parlimen yang bekas Bersatu tu, yang dah keluar Bersatu tu perlu dikosongkan dan kita perlu buat 4 pilihan raya kecil. Saya difahamkan Anwar tidak ingin masuk campur. Tetapi Zahid TPM. Jadi saya juga difahamkan ada harapan kerusi-kerusi itu dikosongkan supaya boleh dibuat pilihan raya kecil. Okey. Tapi apa pun ianya tergantung. Adakah 4 kerusi itu akan dikosongkan ke tidak, kita belum tahu lagi. Tetapi sebagai TPM, semestinya Zahid boleh cuba mempengaruhi speaker. Sama ada Zahid buat ke tak buat, itu saya tak tahulah. Tapi semestinya boleh. Okey. Sekarang ni, langkah Sabah ni bukan sebab anda dengar cerita kononnya Haji G tak dia mungkiri janji dan sebagainya. Itu semua alasan. Sebabnya UMNO dah tahu sekiranya berlaku, atau lebih tepat lagi, UMNO bawah Zahid tahu sekiranya UMNO bawah Zahid bertanding 4 kerusi itu, memang kantoi, memang kalah. PH pun akan kalah, UMNO pun akan kalah. Kebarangkalian tinggi ianya akan dimenangi oleh Perikatan Nasional. Okey. Melainkan sudah ada kuasa ketiga dan apa pada masa PRN diadakan. Okey. Tapi ini terlalu singkat dah lepas PRU 15, jadi kemungkinan besar akan dimenangi oleh Perikatan. Jadi jumlah kerusi Perikatan Nasional akan bertambah 4 kerusi. Jadi ini juga dibimbangi oleh Anwar. Okey. Tetapi apa pun, okey, UMNO tahu dia tak boleh menang 4 kerusi itu. Tapi untuk meningkatkan kemungkinan dia menang, boleh dia kawal jentera pentadbiran Sabah. Untuk kawal jentera pentadbiran Sabah, perlu ada ketua menteri dari UMNO. Dan untuk memastikan ketua menteri ini akan menurut kehendak pusat,
Jadi Zahid perlu pastikan Ketua Menteri ni orang dia. Dan siapa orang Zahid? Bom Mokhtar. Jadi misinya adalah untuk kawal kerajaan Sabah, ya, supaya jentera pentadbiran berada di bawah kawalan UMNO dan UMNO versi Zahid. Jadi andai kata lepas tu berlaku 4 pilihan raya kecil Parlimen, ini akan meningkatkan, walaupun sukar UMNO nak menang, tapi akan meningkatkan kemungkinan UMNO menang. Jadi jika UMNO contohnya lah, untuk tujuan perbincangan, dia menang 4 kerusi tambahan, jadi saham Zahid akan meningkat untuk berunding ke, untuk letak syarat kepada Anwar akan meningkat. Kerana Zahid terdesak. Dia terdesak kerana dia tidak dapat bantuan. Jadi takkan dia nak sekali lagi yakinkan UMNO bahawa kita perlu runtuhkan kerajaan. Tak ada orang akan percaya. Dia sudah buat berapa kali. Dia runtuhkan kerajaan PH, dia kerjasama dengan Muhyiddin. Kemudian dia runtuhkan kerajaan Muhyiddin, dia kerjasama dengan Ismail Sabri. Dia naikkan Ismail Sabri. Kemudian dia paksa Ismail Sabri bubar Parlimen, dia naikkan Anwar. Dia nak buat lagi, siapa nak percaya? Jadi dia dah terdesak. Okay. So dia nak sangat 4 pilihan raya kecil Parlimen. Anwar pula, dia nak setakat Zahid kekal sebagai TPM supaya Barisan Nasional kekal bersama kerajaan dan GPS kekal bersama kerajaan, tapi tidak lebih dari itu sebab Anwar memang tahu Zahid adalah liability. Dan prestasi Anwar, orang memang maki hamun Anwar sebab lantik Zahid. Okay. Dia nak setakat itu sahaja. Tetapi bila Anwar lihat apa yang dilakukan di Sabah, semestinya ianya akan memburukkan, mencalarkan lagi pentadbiran. Sebab sekarang orang akan tanya, Anwar ni restui tak langkah di Sabah? Jadi Anwar kena tunjuk dia tidak restui, sebab itu dia keluar kenyataan bahawa dia sokong Haji G kekal sebagai Ketua Menteri. Kalau Anwar restui, maknanya orang akan tanya, bukankah dulu PH maki hamun Perikatan Nasional sebab terlibat dalam langkah Sheraton? Itu pun saya nak beritahu, Anwar memang dah kredibiliti dia dah tercalar. Sebab Anwar sedang bekerjasama dengan arkitek langkah Sheraton, iaitu Zaid Amidi. Okay. Tapi apa pun, dia tidak akan merestui langkah ini. Dan ini semestinya akan memarahkan orang-orang Zaid dalam MKT. Jadi orang-orang Zaid lihat, bila Zaid ni apa juga dia buat, tak dapat sokongan Anwar. Dia kata nak naikkan Ahmad Jazlan sebagai pengerusi Felkra, tak dapat sokongan. Dicantas terus. Dia naikkan Ramesh Rao, memang kena maki hamun. Sampai terbuka pemimpin-pemimpin DAP termasuk Ramasamy mengutuk dan sebagainya. Malah saya pun kutuk lah. Sebab Ramesh Rao ni, kalau anda tahu, dia ni mulut longkang dalam mesej-mesej dan sebagainya. Dalam grup-grup dan sebagainya. Ya, saya pun tak faham, ramai tak faham lah logik dia. Kemudian bila buat langkah Sabah pula, tak disokong. Jadi orang akan tanya kat Zahid, buat apa kau kerjasama dengan Anwar? Tapi Zahid terikat, dia terperangkap. Itu tajuk dia terperangkap. Kalau dia nak mulakan langkah baru untuk tumbangkan Anwar kerjasama dengan pihak lain, orang tak percaya dah dia lagi. Memanglah ni pun orang tak percaya. Jadi sebab itulah Zahid sekarang terperangkap. Dia terdesak dan terperangkap. Anwar pula bimbang kalau Zahid jatuh sebagai Presiden UMNO. Tetapi dia juga bimbang, andai kata mahkamah kata Zahid tidak bersalah, dan andai kata Zahid menang Presiden UMNO, Anwar tidak yakin Zahid akan kekal bersama dia. Sebab Zahid ni pengkhianat tegar. Mana tahu lepas menang pemilihan UMNO dan andai kata didapati tidak bersalah, apa nak menghalang Zahid yang lepas itu bukan lagi digelar ahli kluster mahkamah? Apa nak halang Zahid daripada cuba bawa GPS bersama masuk dengan Perikatan Nasional? Dan oleh kerana dia bukan lagi ahli kluster mahkamah, mungkin Perikatan Nasional akan terima kerjasama. Jadi Anwar tahu sebenarnya dia buat apa pun tidak ada
garanti kerajaan dia akan stabil. Jadi Anwar tahu lebih baik kalau dia nak berunding, dia kekalkan Zahid sebagai Presiden UMNO sementara waktu untuk pastikan UMNO kekal bersama Pakatan Harapan. Tetapi pada masa yang sama dia akan cuba berbincang, berunding dengan pihak-pihak lain dalam UMNO, dan dia tidak akan halang atau cuba halang pertandingan jawatan Presiden UMNO, supaya pihak-pihak lain ni mungkin akan setuju kerjasama dengan Anwar sekiranya Zahid tumbang sebagai Presiden UMNO dan pihak tersebut naik sebagai Presiden UMNO. Anwar dah tahu dia perlu lakukan benda tu, iaitu kekalkan Zahid sebagai TPM tetapi pada masa yang sama berunding dengan pihak-pihak lain. Sebab Anwar juga terdesak. Dia tahu bahawa dia tidak boleh percaya Zahid, tetapi kalau orang lain naik sebagai Presiden UMNO, mungkin Anwar akan tumbang. Jadi Anwar juga terdesak. Jadi tidak ada sebab Anwar membantu Zahid. So itulah antara asas kepada mengapa saya kata hubungan Anwar Zahid sekarang renggang. Dan kerajaan ni sebenarnya dengan adanya formula Anwar Zahid ni sebenarnya tidak boleh bergerak. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.